إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita itu Fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan tajuk pada pagi ini ialah berkaitan dengan fasal yang ketujuh, puasa sunat, haram dan makruh. Menurut Allah Subhanahu wa taala, setiap benda amalan yang fardu ada yang sunat. Setiap amalan fardu ada yang sunatnya. Contohnya kita katakan ibadah salat fardu, ada salat sunat. Ada haji yang fardu, maka haji yang sunat. Ada juga umrah, sama juga yang wajib ada, yang sunat pun ada. Kita lihat zakat yang wajib, kita ada yang sunat iaitu sedekah. Kemudian malam pagi ini kita lihat puasa kita dah habis, belum ni puasa yang wajib. Makanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga puasa yang sunat. Maka ibadah-ibadah yang sunat ini pada dasarnya tuan-tuan rahmati Allah ialah tujuannya, salah satu tujuannya yang seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi menampung cacat cela yang terdapat dalam amalan yang wajib kita. Kalau salatnya kurang khusyuk dalam salat, tidak cukup ataupun tidak menepati kita kata seperti mana yang dituntut oleh syarak, banyak kelalaian dalam mengerjakan salat, jadi tuan-tuan Allah, ibadat salat sunat menampung, katakan. Dan kemudian begitu juga dengan ibadah-ibadat yang lain, zakatnya, dan begitu juga dengan puasanya. Semasa puasa yang wajib, barangkali mungkin ada kekurangan, kecacatan, maka dengan itu ditampung dengan puasa-puasa sunat. Itu dalam hadis menjelaskan bahawa besok di akhirat perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, iaitu berkaitan dengan salat. Apabila salatnya terdapat kekurangan, Allah perintahkan malaikat supaya melihat yang sunat. Ada yang sunat itu menampung untuk fardunya, tuan-tuan rahmati Allah, wallahu a'lam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, yang ada yang wajib dan ada yang sunat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunat ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila sahabat tanya kepada Rasulullah, ada tak selain daripada perkara yang wajib yang difardukan ke atas aku? Kata Nabi, tidak ada. Illa an tatatawwa, kecuali jika kamu melakukan perkara yang sunat, rela hati. Jadi tuan-tuan mati Allah, hak yang wajib tu jelas, katakan lebih daripada yang wajib, baik puasa, baik salat, baik haji, maka adalah dijatuhkan hukumnya sunat. Puasa sunat dan itu puasa yang disunatkan mengerjakannya dan diibaratkan dari keutamaan ibadah-ibadah. Maknanya termasuk dalam afdaliyah, keutamaan. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari saja pada jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 musim ataupun 70 tahun, 70 kharifah. Mana Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun. Jadi satu hari ada kelebihannya itu.
berpuasa fi sabilillah. Dan ditetapkan dorongan dan keutamaan begitu juga dalam hadis kursi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan anak Adam untuknya melainkan puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu juga dianggap sebagai perisai. Orang yang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa taala, disebut Nabi sebut dalam hadis dia, man istata'akum ba'a falyatazawwaj, siapa yang mampu hendaklah dia berkahwin, kalau tak mampu maka fa'ali siyam fa innahu lahu wijab, maka hendaklah dia berpuasa kerana berpuasa tadi dapat mengekang nafsunya tadi, tuan-tuan mati Allah. Walaupun begitu, bukanlah maksudnya puasa itu perlu dilakukan setiap hari. Puasa sunat itu boleh dilakukan setiap hari, tidak. Kerana puasa ni tuan-tuan mati Allah berlebihan akhirnya akan melemahkan badan. Dia bukan menguatkan badan, dia melemahkan badan. Jadi cukup puasa itu seperti mana yang Nabi SAW sendiri telah anjurkan. Sebab itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bila dia bertanya kepada Rasulullah SAW, maka di akhirnya, walaupun setiap kali Nabi sarankan beliau berpuasa, baginda dia akan berkata, fa inni ata'u ala dhalik ya Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Maka akhirnya Nabi kata afdal siyam, Nabi kata sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud alaihi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Daud puasa sehari, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak. Maka itu yang seafdal-afdalnya, katakan. Maka bila Abdullah bin Amr bin As minta lagi lebih daripada itu, tak, Nabi kata itu yang paling afdal, katakan. Maknanya tidak ada yang lebih afdal daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, selang seli. Itu menunjukkan bahawa tidak ada saranan puasa penuh selama setahun ataupun sepanjang masa setiap hari, tidak ada. Ada paling lama kita berpuasa tuan-tuan mati Allah ialah sebulan, bulan Ramadan. Tidak ada lebih daripada sebulan puasa, kecuali jika kafarah, denda yang kita ambil sebelum ni. Kalau orang melakukan hubungan suami isteri pada siang Ramadan, dendanya ialah kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau kita kata denda lah. Tetapi untuk dia melakukan, kononnya kita kata nak melakukan amalan sunat berpuasa 2 bulan, maka tidak dibenarkan. Sebab Nabi paling lama Nabi berpuasa ialah sebulan pada bulan Ramadan. Itu paling banyak Nabi puasa direct selama sebulan, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan selain daripada bulan Ramadan, Nabi paling banyak berpuasa pada bulan Syaban. Maka di situ jelaslah kita kata apa yang telah dianjurkan oleh syarak, maka itulah yang lebih baik. Puasa yang pertama sekali tuan-tuan mati Allah yang disusun oleh para ulama berikut tuan-tuan mati Allah, ialah puasa hari Arafah. Yang pertama sekali ialah puasa hari Arafah. Ini puasa sunat. Puasa hari Arafah iaitu jatuh pada 9 Zulhijjah, maka disunatkan berpuasa pada hari tersebut bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, katakan. Tidak disunatkan pada jemaah haji, bahkan makruh untuk mereka berpuasa pada ketika mengerjakan haji ataupun ketika hari wukuf di Arafah. Ketika hari wukuf di Arafah. Kerana apa orang-orang yang mengerjakan haji tidak digalakkan berpuasa? Kerana ketika itu dia disibukkan dengan berdoa. Kerana amalan yang dituntut ketika itu kepada jemaah haji ialah supaya banyakkan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, disunatkan dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Makanya sebab itu tidak digalakkan mereka berpuasa, akan melemahkan badan ketika itu. Jadi maka Allah, orang yang mengerjakan haji dituntut untuk melaksanakan seperti mana yang dituntut kepada mereka. Tetapi orang yang tidak mengerjakan haji, maka disunatkan berpuasa
Sebab itu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Baginda SAW bersabda dapat mengkifaratkan 1 tahun yang lalu dan akan datang. So pahalanya diampunkan dosanya oleh orang, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berpuasa itu, puasa hari Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun menurut Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan daripada Ummu Fadil bin Harith radhiyallahu anhu bahawa manusia telah berbeza pada hari Arafah tentang Rasulullah. Sebahagian mereka berkata dia berpuasa, sebahagian lagi berkata dia tidak berpuasa. Kemudian aku mengirimkan kepada beliau 1 gelas berisi susu dan beliau berhenti di atas untanya di padang Arafah, kemudian lalu meminumnya. Lalu baginda meminumnya. Kerana orang yang mengerjakan haji di Arafah, kemudian beliau meminum, kerana orang yang mengerjakan haji itu berada dalam ibadat dan doa pada hari itu sangat besar pahalanya, maka jemaah haji dianjurkan untuk berbuka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan hari Arafah yang kita sedang bincangkan ini, selalu saya ingatkan pada jemaah, banyak jugalah masih lagi ada bila masuk je hari Arafah, kita pun sibuklah nak kenakan masa untuk berdoa waktu hari Arafah. Tidak ada isu, tidak ada pun kelebihan untuk kita berdoa bertepatan masa dengan hari Arafah. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kemustajaban doa untuk hari Arafah itu terkhusus kepada jemaah haji sahaja. Tidak dikhususkan kepada ataupun tidak diberikan kelebihan itu pada semua orang. Hanya mereka yang mengerjakan haji sahaja, iaitu ketika berada di bumi Arafah. Adapun orang lain tidak termasuk dalam kelebihan berdoa pada hari Arafah. Wallahu a'lam. Tetapi kita yang tidak mengerjakan haji, kita disunatkan berpuasa. Apabila berpuasa, tuan-tuan rahmati Allah, maka doa orang yang berpuasa itu mustajab, mengatakan ada. Tapi bukan bertepatan yang masa dengan waktu wukuf, tidak sama sekali tuan-tuan rahmati Allah. Kerana pendapat itu adalah pendapat yang tidak tepat. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, puasa pada bulan Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal disebut dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang mensama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti lepasnya, mengiringi lepasnya 6 hari daripada bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun lamanya. Puasa setahun lamanya. 30 hari bersamaan dengan 30 hari, sebulan makna 30 hari. Dikalikan dengan 10, maka 300. Maka ditambah lagi 60 hari tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita katakan dapatlah 360 hari. 360 hari. Wallahu a'lam. Itu yang dikatakan umpama setahun. Wallahu a'lam. Maka disunatkan berpuasa Syawal itu sepanjang tempoh bulan Syawal. Ada yang kata kena buat berterusan 6 hari. Ada yang kata boleh selang-seli selagi mana dalam bulan Syawal. Wallahu a'lam. Terpulang tuan-tuan Allah Subhanahu. Walaupun di sana ada juga ulama mengatakan disunatkan agar berpuasa secara berturut-turut melalui daripada awal Syawal setelah satu hari raya. Maknanya hari kedua start puasa senang, katakan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada alasan lah kenapa galakkan begitu. Sebab momentum untuk puasa itu masih lagi kuat, katakan puasa Ramadan itu masih lagi kuat. Dia kalau dah seminggu makan, dia nak start balik tu, dia jadi berat sikit ni, katakan dia jadi berat. Sebab tu banyaknya di kalangan orang tua-tua dulu, masuk je hari kedua mereka akan start berpuasa 2, 3, 4, 5. Tetapi isu yang lain pula timbul.
mereka buat raya ke-6, hari raya 6 pula. Tidak ada dalam syarak raya 6, tuan. Hari raya 6 tu satu perkara yang muhdath atau perkara yang kita kata benda yang baru, tidak dibuat, tidak disyariat pun adanya istilah puasa raya puasa 6 pula. Dia buat dia nasib moga, cuma nasib baik dia tak ada takbir pula, tak ada salatnya, itu je, cuma istilah je dia orang gunakan. Bagi apa yang kalau dilakukan dengan niat untuk nak merayakan seperti mana hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, maka perkara itu tidak tepat, tidak betul, bercanggah dengan syariat dan tidak ada islah. Tapi kalau nak nak menyatakan dia dah selesai puasa 6 hari mati Allah, Islam kata raya tu maknanya berlepas diri dah, ada nak 6 hari puasa tu namanya Syawal, itu hanya istilah bahasa saja, tidaklah mengundang perkara-perkara yang lain, tuan-tuan mati Allah, wallahu a'lam. Tapi kadang-kadang setengahnya tu siap buat lagi macam merayakan seolah-olah macam hari raya hari raya pertama, ada masak ketupat balik, ada jamu orang pagi raya, kata soalan habis tu, ada. Jadi jangan buat perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, puasa 6 ini adakah kita kata boleh dilakukan sebelum selesai puasa Ramadan? Maksudnya tuan-tuan macam Allah, orang yang masih berhutang puasa Ramadan, adakah boleh melaksanakan puasa 6 ini? Maka ada khilaful ulama. Ada yang pandangan bahawa tidak boleh dia puasa 6 kecuali dia komplitkan dulu puasa Ramadannya. Makanya tuan-tuan mati Allah, kalau dia kena selesaikan qada dululah. Ada sebab Nabi kata man shama Ramadan, siapa yang sempurnakan puasa Ramadan. Ada. Jadi dia belum sempurna, dia kena sempurnakan puasa Ramadan dan kemudian barulah diikuti 6 Syawal. Kalau diikuti 6 Syawal, pandangan ni kalau tengok satu aspek, kita kata seolah memberatkan. Tak? Sebab orang ni kalau puasanya perempuan contohnya 15 hari, dia kena qada, tambah lagi 6 hari, dia jadi 21 hari. Ya tak? Ramadan tu, sepanjang puasa Ramadan tu dia nak kena puasa ke Ustaz 21 hari, banyak tu. Ya tak? Jadi di sini pandangan yang kedua mengatakan macam Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan cukup bagi dia dengan niat qada sahaja. Ada dia niat puasa qada sahaja tanpa perlu dia berniat puasa 6, sebab qada tidak boleh digabungkan niat dengan puasa 6. Ada pandangan yang kata gitu, cukup dia puasa qada sahaja dengan mati Allah pada bulan Syawal tersebut dengan niat puasa qada, tapi dengan harapan didapat juga puasa 6. Ada walaupun tidak niatkan sekali, dek kerana puasa qada tidak boleh digabungkan dengan puasa 6. Ada juga pandangan yang mengatakan boleh gabung, tak ada masalah. Puasa qada boleh gabung dengan puasa sunat 6. Mana dia niatkan sekali dengan qada, aku nak puasa qada dan puasa 6. Maka setiap itu ada hujahnya. Tetapi pandangan yang paling kuat menurut macam Allah di antara pandangan-pandangan yang ada ialah pandangan yang saya akan sebutkan yang terakhir ini, iaitu tentang macam Allah harusnya puasa 6 sahaja dan dilewatkan puasa qada. Harusnya puasa 6 dan dilewatkan puasa qada. Puasa 6 macam Allah boleh dilaksanakan walaupun qadanya tadi kita kata belum selesai. Kerana qadanya tempohnya lama setahun berbanding dengan puasa sunat yang tempohnya sebulan. Puasa sunat sebulan je tempoh dia. Kalau tak ada, tak jumpa dah. Ada berbanding dengan puasa qada yang mana tempoh puasa qada ialah sampai bulan Syaban akan datang. Bulan Syaban yang berikutnya. Jadi masa tu lama, maka kaedah ulama meletakkan didahulukan ibadah yang muwassa'ah, didahulukan ibadah ghair muwassa'ah ala ibadatil muwassa'ah. Maknanya didahulukan dengan ibadah yang masanya sempit kepada
ibadah yang masanya lapang, panjang. Jadi maka para ulama mengatakan boleh kita kata takdimkan ataupun dahulukan puasa sunat 6 berbanding dengan puasa qada. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa 6 bulan Syawal. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan dan Allah, puasa Ashura dan Tasu'a. Puasa hari Ashura pada bulan Muharram. Ashura ialah merujuk kepada hari yang ke-10. Ashura. Tasu'a merujuk kepada 9. Hari Ashura tidak ada kaitan dengan bubur Ashura. Kita orang Melayu bila masuk je bulan hari Ashura, buat bubur Ashura. Bubur Ashura. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duk cerita ialah kita kisah Nabi Nuh alaihi salam, wallahu alam, kisah tersebut pun tidak kuat dari segi pendalilannya ataupun tidak kuat daripada sudut sanadnya, tuan-tuan Allah. Yang pastinya puasa hari Ashura ini yang jelasnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan daripada Firaun. Kita puasa kerana kejayaan Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya dinukilkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Nahnu ahaq minhum." Kita lebih berhak daripada orang Yahudi meraihkan kejayaan Nabi Musa alaihi salam, terselamatnya daripada Firaun dan mati Allah. Allahu a'lam bissawab. Maka itu yang lebih jelas kenapa dinamakan hari Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Itu bersempena dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada kaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam seperti masyhur dalam masyarakat. Apatah lagi dengan nak kata Ustaz, nak buat bubur salah ke? Bubur nak buat makanan, nak bagi orang makan ni harus hukum ni, tak ada masalah. Namalah bubur tu apa pun, tidak ada isu pun, katakan. Cuma i'tiqad, saya yang bimbangnya ialah i'tiqad di sebalik bubur Ashura itu sahaja. Tetapi nak buat adakah berdosa? Tidak. Katakan nak buat, nak masak, nak bagi, nak jamu orang makan ni harus hukumnya balik pada hukum asal, dibenarkan dan dapat pahala. Cuma istilah kita kata i'tiqad yang ada di sebalik itu, itu je yang kena perbetulkan, perbaiki nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Puasa hari Ashura disebut dalam hadis Nabi, dalam hadis yang sahih daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Ashura, baginda bersabda ialah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Habis saja puasa, kita dapat je puasa 300, makna umpama puasa setahun lamanya. Kemudian tak lama lepas tu masuk bulan Muharram, puasa masuk bulan kita kata masuk puasa hari Arafah, bulan Zulhijjah. Masuk hari Arafah, diampun pula 2 tahun. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Belum sampai lagi setahun lagi datang hari Ashura bulan Muharram, kita puasa lagi, dapat pengampunan setahun lagi, tuan-tuan. Mana manusia ni, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapat belas kasihan dari Allah, pengampunan yang merupakan pengampunan, maka layaklah kita sebagai hamba Allah sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengampunan dosa ini bukanlah semua dosa. Pengampunan dosa ini hanya tertakluk kepada dosa kecil sahaja, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar masih lagi kita kata perlukan taubat. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puasa hari Ashura ini, kata Nabi sallallahu, sabda Rasulullah sallallahu, la in baqitu 'amal qabil la asumanna yawman qablahu aw la asumanna yawman qablahu. Kalau aku ada lagi tahun depan, aku nak puasa sehari sebelum. Ada khaliful Yahud. Nabi pesan juga dalam hadis, buatlah perbezaan dengan Yahudi, iaitu kena puasa sehari sebelum 9 dan 10. Sebab itu adanya puasa hari Tasu'a. Hari yang ke-9 itu disunatkan berpuasa bagi tujuan untuk perbezaan kita dengan orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi juga turut berpuasa pada hari yang ke-10 itu.
Maka Nabi kata khaliful yahud, bersalahanlah kamu dengan orang-orang Yahudi. Maka sunatnya kita puasa sehari sebelum 9 dan 10. Ada juga pandangan di sana tuan-tuan rahmati Allah mengatakan kalau tak dapat 9, 10 boleh buat 10 dengan 11. Ada juga pandangan yang penting kita kata bersalahan dengan orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Cuma terdapat nas yang sahih ada sebelum. Cuma riwayat lemah, tidak berapa kuat menyatakan selepas ada. Contohnya dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala kata berpuasalah kamu pada hari Ashura dan buatlah perbezaan dengan Yahudi, berpuasalah satu hari sebelum hari Ashura dan satu hari setelah hari Ashura. Ada hadis tetapi tidak berapa kuat Allah. Walau bagaimana sekalipun, maka para ulama letakkan walaupun hadis ini tak berapa kuat jadi, tapi masih lagi boleh diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seterusnya puasa 3 hari putih. Dia panggil puasa bid, ayyamul bid, ayyamul bayad. Ayyamul bid ataupun hari-hari putih yang merujuk kepada 13, 14, 15 setiap kali bulan Islam. Setiap kali bulan Islam. Ausani khalili thalathan. Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah mewasiat kepada aku, maknanya kekasih aku telah mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Ada, iaitu solat duha, yang kedua witir sebelum aku tidur, dan yang ketiganya puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan, iaitu puasa yang dipanggil puasa hari putih 13, 14 dan 15. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sunatkan kita berpuasa pada 3 hari putih ini. Wallahu a'lam bissawab. Nyatakan 3 hari, dan seterusnya puasa hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis disunatkan berpuasa pada Isnin dan Khamis setiap minggunya. Ini secara mingguan. Isnin Khamis Rasulullah SAW sangat menjaga puasa pada hari Isnin dan Khamis, katakan. Seperti mana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin? Zalikal yaumul ladzi wulidtu fih. Itu adalah hari yang aku dilahirkan. Makanya tuan-tuan rahmati Allah, Nabi menzahirkan kesyukuran, kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa pada hari Isnin disebabkan kelahiran baginda pada hari Isnin. Makanya tuan-tuan rahmati Allah, kita apatah lagi, makanya tuan-tuan rahmati Allah, kita juga turut bergembira. Maka disunatkan juga kepada kita untuk puasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Adapun juga diriwayatkan puasa hari Khamis, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis Nabi bila ditanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, baginda SAW menjawab, sesungguhnya amalan manusia diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Amalan manusia ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 peringkat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ada amalan yang dinaikkan secara bentuknya ialah harian, setiap pagi dan petang. Ada amalan yang dinaikkan kepada Allah setiap hari. Yata'aqabuna malaikatu bin nahar wa malaikatu bil lail. Malaikat siang dan malaikat malam silih berganti. Dan dibawa apa? Bawa amalan manusia ini naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah secara mingguan. Disebut dalam hadis tadilah, hadis salat, hadis puasa hari Isnin dan Khamis. Uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku dinaikkan kepada Allah ketika itu aku berpuasa. Maka amalan manusia ini juga ada yang dinaikkan secara mingguan, Isnin ataupun Khamis. Ada juga amalan yang diangkatkan kepada Allah secara tahunan, iaitu pada bulan Syaban. Berarti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, puasa bulan Syaban ni syahrun yaghfulun nasu anhu kathir. Ramai orang terlepas tak cakna puasa pada bulan Syaban ini, terlepas pandang. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bulan yang mana diangkat Allah, bulan yang mana amalan-amalan semua diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Hajar, ini diangkat secara tahunan, amalan yang diangkat secara tahunan. So ada yang dibuat secara harian ataupun mingguan, dan ada yang secara tahunan, iaitu pada bulan Syaban.
Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sunat kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Wallahu a'lam. Antara puasa sunat yang berikutnya ialah puasa Ashhurul Hurum dan juga bulan Syaban. Kita ada 3 bulan, kita ada 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berasingan. Kita kata Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi nama Allah berasingan, iaitu bulan Rejab. Bulan Rejab. Maka 4 bulan ini pada dasarnya dibolehkan ataupun disunatkan kita berpuasa. Disunatkan kita berpuasa, memperbanyakkan amalan ibadah. Katakan sepanjang bulan yang dipanggil Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Disebut dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik puasa ialah setelah Ramadan, ialah bulan Allah, bulan yang Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan ialah bulan Allah yang dipanggil bulan Muharram ataupun Ashhurul Hurum. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu ialah salatnya tengah malam. Maka disebut juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, diriwayatkan juga oleh Imam Abi Daud rahimahullahu taala, barang siapa daripada hadis Bahili radhiyallahu anhu, berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, dan berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggallah. Maknanya tidaklah jatuh hukumnya wajib, hukumnya sunat. Macam Allahu a'lam. Jadi adakah puasa bulan-bulan haram ini boleh dibuat secara direct? Kita kata setiap hari tidak juga, nyatakan. Walaupun disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram, cuma kita disunatkan kita kata melaksanakan mana-mana dalam bulan yang haram tadi, tapi tidak secara berterusan. Tidak secara berterusan setiap hari, tuan-tuan rahmati Allah. Ini kerana terdapat hadis Nabi SAW, Nabi tidak pernah berpuasa sebulan direct kecuali pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kita kata dalam riwayat Sahih Muslim, beliau berpuasa penuh pada bulan Syaban, dan beliau juga berpuasa pada bulan Syaban hanya sedikit sahaja. Nabi ada disebut dalam Sahih Muslim beliau berpuasa penuh pada bulan Syaban, tapi ulama menguraikan maksud Nabi berpuasa penuh bulan Syaban di sini bukanlah komplit 30 hari, tetapi ungkapan orang Arab ni bila Nabi banyak berpuasa pada bulan tersebut, mereka menyatakan, membuat ungkapan seolah-olah Nabi berpuasa penuh. Sebab kenapa saya katakan begitu? Terdapat riwayat-riwayat yang lain Nabi puasa tidak penuh pada bulan Syaban. Maka perlu digabungkan semua riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Lafaz kedua, kalau kita lihat, beliau juga pernah berpuasa pada bulan Syaban hanya sedikit sahaja. Itu menunjukkan Nabi tidak berpuasa penuh pada bulan Syaban. Wallahu a'lam. Seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala, puasa sunat lain ialah kita boleh saja nak puasa selang-seli, sehari selang sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak, seperti mana yang disebut tadi dalam hadis puasa Nabi Daud alaihi salam. Itu pun boleh dilakukan untuk dijadikan amalan. Ada orang berpuasa dalam masyarakat kita, ada sebilangannya berpuasa sebanyak 3 bulan direct dia puasa. Bermula daripada bulan Syaban, sebelum Syaban Rejab, Syaban, dan diteruskan lagi dengan Ramadan. 3 bulan direct mereka berpuasa. Ada Rejab, Syaban dan Ramadan. Maka perbuatan ini nama Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa direct 3 bulan ini, pertama sekali bercanggah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Adapun bulan Syaban, Nabi paling banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Bulan Rejab kita kata dia termasuk Ashhurul Hurum, termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Dia disunatkan kita perbanyakkan berpuasa, tetapi tidak disunatkan kita berpuasa direct 3 bulan berturut-turut.
seperti mana yang diamalkan oleh sebilangan orang mati Allah dengan berpuasa 3 bulan berturut-turut. Perkara itu mati Allah Subhanahu wa taala tidak sabit dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan apatah lagi kelebihan berpuasa pada 3 bulan berturut-turut. Tidak terdapat dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu hanyalah amalan-amalan orang-orang dulu yang mana tuan-tuan mati Allah mereka hanya sekadar kita kata mendapatnya daripada guru, tetapi setakat yang difatwakan oleh para ulama dalam bab ini, kalau tengok dalam fatwa-fatwa memang tidak sabit dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 bulan secara directly, katakan. Apatah lagi puasa selama setahun 360 hari, tolak 5 hari sebab tak boleh puasa 5 hari tu. Kita nampak gah, masya-Allah, orang puasa 360 hari. Saya pernah bukanlah jumpa pada orang yang berpuasa, tapi dia ceritakan kawan dia, perihal kawan dia, ustaz boleh kawan dia berpuasa 360 hari. Saya kata macam Allah, amalan itu tidak sabit dalam hadis mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 360 hari. Dan amalan baik puasa 3 bulan direct ataupun 360 hari tuan-tuan macam Allah, pada akhirnya bukannya membawa kepada kebaikan pada diri, bahkan mudaratnya pada diri tuan-tuan macam Allah. Wallahu a'lam. Jadi elakkan kalau nak juga berpuasa banyak, nak puasa banyak juga tuan-tuan macam Allah, puasa Nabi Daud alaihissalam cukup. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Biarlah kita buat sesuatu yang bersandarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab ini berkaitan dengan ibadat. Al-ibadah, al-aslu fil ibadah al-manhi. Dan asal dalam masalah ibadat ialah dilarang sama sekali. Kita melakukan ibadat adalah pada hukum asalnya dilarang, bukan dibenarkan. Berbeza dengan bab muamalat. Al-muamalat, dalam bab muamalat al-asl fil muamalah al-ibahah. Asal dalam masalah muamalat ialah harus. Berbanding dengan ibadah kita nak buat sesuatu je tak boleh kecuali benda tu memang dah sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, di situlah kita kata garis pandu yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunat paling afdal nak puasa banyak, paling banyak puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud alaihissalam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi berpuasa sehari. Nabi Daud alaihissalam dia puasa selang sehari. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pelaksanaan ibadat sunat. Sesiapa yang telah masuk puasa sunat ataupun solat sunat, maka disunatkan baginya menyempurnakan. Tengok, disunatkan baginya menyempurnakan. Hal ini berdasarkan firman Allah, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merosakkan pahala dan amalan-amalan kamu. Dan keluar ketika melaksanakan ibadah sunat, ada perbezaan ulama di dalamnya. Sesiapa yang keluar dari melaksanakan ibadat sunat ataupun solat sunat disebabkan uzur ataupun tanpa uzur, maka tidak diharamkan. Pada dasarnya tidak diharamkanlah. Berbeza dengan puasa wajib, salat wajib, dia tidak boleh simply tuan-tuan batalkan. Kalau puasa sunat, solat sunat, walaupun tidak digalakkan, tetapi kalau orang batalkan dengan uzur ataupun tanpa uzur, tidaklah dia diharamkan padanya dan tidak perlu diqada. Wallahu a'lam. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu hari Nabi SAW menemuiku dan berkata, adakah sesuatu di sisi kamu? Kami menjawab, tidak ada. Nabi bersabda, sekarang aku berpuasa. Kemudian pada hari yang lain Nabi menemui kami dan kami berkata, ya Rasulullah, telah dihadirkan kepada kita roti. Kemudian Nabi bersabda, perlihatkanlah aku padanya, padahal aku telah menjadi orang yang berpuasa. Kemudian Nabi makan. Jadi Nabi berpuasa, tapi bila Nabi ada makanan, Nabi makan, katakan.
Jadi di situ menunjukkan macam Allah Subhanahu Wa Taala puasa sunat itu ataupun amalan sunat boleh dibatalkan, katakan. Dan sama ada keuzuran ataupun tidak. Maka tuan-tuan macam Allah SWT bagaimana sekalipun dasar ayat Al-Quran tu kekal ada bagi yang sunat digalakkan, dan dasar yang ada pada ayat Al-Quran itu dikekalkan pada yang wajib sahaja, tidak boleh semenang-menang orang membatalkan ibadah yang wajib. Ada beza tuan-tuan. Ibadah yang wajib tak boleh mudah-mudah dibatalkan, tapi ibadah sunat harus kita katakan boleh dibatalkan, tapi digalakkan kepada seseorang itu tuan-tuan macam Allah untuk meneruskan puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kedua, puasa yang diharamkan. Kita ada puasa yang diharamkan. Yang pertama sekali puasa pada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Itu makruf lah, kita semua tahu dah. Kita just skip kita dalam masalah ni. Yang kedua ialah puasa hari-hari tasyrik 13, 14 dan 15. Dilarang kita berpuasa pada hari ini kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis dia, ayyamu tasyrik ayyamu syurb wal akl. Malam hari kita kata hari tasyrik ini hari untuk orang bergembira dan hari untuk makan, katakan. Maka macam Allah Subhanahu Wa Taala digalakkan untuk bukan digalakkan, sebab itu diharamkan kita berpuasa pada hari-hari tasyrik. Diharamkan. Wallahu a'lam. Begitu juga puasa hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Dan kemudiannya diharamkan kita berpuasa pada hari Syak. Hari Syak itu merujuk kepada sehari sebelum Ramadan, sehari atau 2 hari. Nah, Rasulullah SAW an saum yaumaini sebelum Ramadan, katakan. Nabi SAW larang macam Allah kita berpuasa pada sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, katakan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa man kana yasumu sauman falyasum. Kecuali orang yang memang menjadi rutin berpuasa pada hari tersebut, harus untuk dia melakukan. Contohnya, apa maksud rutin di situ? Dia puasa Isnin Khamis. Kebetulan jatuh pada rutinnya itu hari Syak itu jatuh pada hari yang dia sunat berpuasa. Maka boleh dia puasa kerana dia dah terbiasa Isnin Khamis katakan. Ataupun bagi orang yang masuk rutin kat sini ialah para ulama, bagi orang yang masih lagi ada puasa qada. Dia puasa qada tinggal sehari je lagi, dia belum selesai lagi. Maka harus untuk dia puasa hatta pada hari yang Syak. Wallahu a'lam. Itu saja yang digunakan. Adapun yang lain kekal diharamkan berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa dikecualikan? Sebab Nabi sendiri yang mengecualikan. Illa man kana yasumu sauman falyasum. Barang kecuali ada kecuali macam Allah di situ ada pengecualian seperti mana yang saya sebutkan. Wallahu a'lam. Dilarang juga kita dalam mazhab Syafi'i larangan, ada larangan puasa selepas nisfu Sya'ban, selepas pertengahan bulan Sya'ban. Tetapi larangan ini merujuk kepada pemula, bukan bagi orang yang kita kata dah mula puasa pada awal Sya'ban, katakan. Bagi orang yang nak memulakan puasa Sya'ban selepas nisfu Sya'ban, dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang. Tetapi bagi orang yang telah bermula berpuasanya pada awal Sya'ban, boleh dipuasa terus sampailah walaupun dah melebihi 15 Sya'ban. Ini bersandarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila telah tiba pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala, dan beliau berkata hadis ni hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab, katakan. Tetapi mazhab Syafi'i lah, mazhab lain tidak ada masalah. Mazhab lain tidak ada masalah kerana yang dimaksudkan mazhab lain dengan berpandangan melihat kepada nas yang ada satu lagi hadis Nabi SAW, larangan itu hanya merujuk kepada hari Syak. Hari Syak. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, isteri berpuasa dan suami ada di sisinya. Ada. Dalam mazhab Syafi'i, isteri diharamkan berpuasa sunat
sedangkan suaminya ada di sini, melainkan dengan izin suaminya. Puasa seorang isteri nak puasa sunat kena minta izin daripada suaminya. Kena minta izin daripada suaminya untuk berpuasa, barulah dia boleh puasa. Kalau tidak, hukumnya adalah jatuh hukumnya haram. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang wanita berpuasa dan suaminya menyaksikannya melainkan dengan izinnya. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Kenapa? Kerana hak suami itu wajib. Disebabkan ada hak suami kepada isteri tadi, yang mana hak suami itu wajib memuji Allah, maka tidak boleh ditinggalkan kerana sunat yang dibuat. Tapi kalau dia puasa qada, tidak mengapa, walaupun dia tidak meminta izin. Dia nak puasa Ramadan, dah puasa Ramadan tu kan wajib nyatakan, maka tak perlu minta izin. Yang dimaksudkan hanya puasa sunat sahaja. Tetapi jika si isteri berpuasa tanpa izinnya, maka puasanya ada, walaupun hukumnya haram nyatakan. Kalaulah suaminya berpuasa, isterinya puasa juga, apa hukumnya nyatakan? Kata ulama mazhab Syafi'i, puasanya tetap sah, ada walaupun tanpa izin, cuma mati Allah Subhanahu wa taala dia berdosa. Dia berdosa sekalipun ia haram salatnya di rumah, yang dia sama dalam kes masalah kita salat dengan baju curi. Kes salat dengan baju curi, apa hukum salatnya? Sah katakan, tapi mencurinya haram. Maka dia sah semayangnya, tapi dia berdosa kerana memakai baju yang dicuri. Itulah perumpamaannya bagi seorang isteri yang puasa sunat tanpa mendapat keizinan daripada seorang suami. Wallahu a'lam. Puasanya sah, tetapi dalam masa yang sama dia menanggung dosa. Wallahu a'lam. Puasa selain puasa Ramadan pada bulan Ramadan, tidak dibolehkan berpuasa pada bulan Ramadan selain pada bulan Ramadan. Nak puasa bulan Ramadan pada bulan lain daripada bulan Ramadan, tak boleh. Puasa Ramadan terkhusus pada bulan Ramadan. Tidak ada istilah puasa Ramadan pada bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Itu perkara yang kita kata jelas bid'ahnya lah. Jelas bid'ah yang sesat, mati Allah di situ. Wallahu a'lam. Maka tidak dibolehkan berpuasa pada bulan Ramadan selain puasa bulan Ramadan, sama ada ia dalam keadaan mukim ataupun musafir. Jika ia berpuasa selain puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Ataupun maksud kat sini nama Allah Subhanahu wa taala, dia kata pada puasa selain puasa Ramadan pada bulan Ramadan, maksudnya ialah kita berpuasa niatnya. Kalau contohnya bulan Ramadan tu ada Isnin Khamis kan, kita alang-alang hari ni Isnin aku niat sekali dengan puasa sunat lah. Puasa Ramadan plus dengan puasa sunat. Boleh ke begitu? Tak boleh. Sebab puasa tu puasa wajib. Bila wajib ni dipanggil dipanggil ibadah yang tidak boleh dicampurkan dengan yang sunat. Macam kita kata sama juga solat fardu, boleh tak kita nak gabungkan dengan sunat qabliyah? Tak boleh, katakan. Kalau kita masuk lambat, orang dah start semayang subuh, kita boleh tak ustaz, saya semayang fardu campur dengan sunat qabliyah, campur dengan sunat tahiyatul masjid, boleh ke sekali? Tak boleh. Berkaedah ulama letak dalam ni, masalahnya dalam kaedah fiqh, kata idza ijtama'a ibadatani min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihatil qada waqtufiya bi fi'li ahadihima. Apabila dua amalan terhimpun ibadah yang sama, contohnya solat dengan solat, idza ijtama'a ibadatani min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihatil qada, bukan salah satunya adalah sebab qada ataupun bukan salah satunya wajib, maka kalau bukan wajib ataupun bukan qada, maka boleh kita gabungkan. Tapi kalau wajib ataupun qada, tak boleh gabung, dengan syarat ibadat tu jenis ibadat yang sama.
Kalau waktu lain kita kata contohnya hari Isnin tu jatuhlah 10 Muharram dan juga jatuhnya hari Isnin, sebab kerana hari Isnin, boleh tak kita puasa niat dua-dua Ustaz? Harus. Sebab dua-duanya sunat. Dua-duanya sunat. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seterusnya puasa yang dimakruhkan. Puasa yang dimakruhkan. Pada puasa dimakruhkan, puasa yang hukumnya makruh ialah puasa yang dilarang syarak dengan larangan yang tidak ditekankan dan disunatkan meninggalkannya kerana sebab yang berhubungan dengan waktu dengan orang-orang yang berpuasa. Contohnya tentang Allah, antara yang disebut oleh para ulama puasa yang makruh ialah puasa hari Jumaat, semata-mata hari Jumaat, ataupun macam Allah hari Sabtu je dipuasa. Ada. Sebabkan kedua-dua hari ini tak boleh dipuasa pada satu hari itu saja, dia kena digabungkan dengan hari sebelumnya ataupun hari selepasnya. Sama ada tuan-tuan nak buat Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu, kecuali jika ianya jatuh pada perkara-perkara yang sunat. Contohnya 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat, maka ulama kata harus kita puasa pada hari tersebut saja. Ada. Tapi kita kata kalau 10 Muharram kita dipanggil hari Ashura, kita bolehlah puasa sehari sebelum, sebab memang disunatkan kita puasa sehari sebelum. Kita ambil hari yang lain, katalah kita jatuh pada Jumaat tu jatuh hari Arafah contohnya. Jatuh pada hari Arafah, Jumaat tu hari Arafah, maka kata ulama harus dipuasa walaupun satu hari. Bukan kerana Jumaat tu, tetapi kita berpuasa kerana hari Arafah itu. Tapi kalau dia puasa semata-mata, maknanya dia nak puasa hari Jumaat itu, dia nak puasa, maka dimakruhkan. Dimakruhkan. Dia kena gabung sehari sebelum ataupun sehari selepas. Wallahu a'lam. Nabi sebut dalam satu riwayat, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu melainkan apa yang telah diwajibkan Allah pada kamu. Ada. Begitu juga dengan hadis, janganlah salah seorang bagi kamu berpuasa pada hari Jumaat melainkan ia berpuasa sebelum ataupun selepasnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan hadis begitu juga hadis yang hari Sabtu, janganlah kamu puasa pada hari Sabtu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Makruh hukumnya berpuasa. Dan seterusnya tuan-tuan Allah, berikut juga dilarang ialah puasa selamanya. Ada. Puasa selamanya ialah puasa setiap hari. Macam puasa setahun tadi lah. Ada. Makruh. Ada. Dia tidak sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Macam saya katakan tadi, ada seorang sahabat ni, dia pergi jumpa, dia beritahu dia nak puasa je. Dia nak puasa siang hari. Bila dia khabarkan kepada Nabi SAW, Nabi kata, aku ada masa aku puasa, ada masa aku tak puasa. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak sukakan sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah, teguran Nabi SAW itu jelas bagi saya. Katakan Nabi tidak, tu ulama letakkan makruh berpuasa 360 hari. Ada setiap masa. Begitu juga dengan macam Allah Subhanahu wa taala, puasa-puasa yang kita kata yang tidak sabit, seelok-eloknya kita kata macam Allah Subhanahu wa taala elakkan daripada mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sandarannya kepada nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup bagi saya apa yang disebutkan tadi pun banyak dah. Cuma larat tak larat nak buatnya, ya tak? Kalau nak diikutkan tu, kalau katalah kita puasa sehari tak, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak, sebulan je 15 hari. Sebulan 15 hari dah. Ya tak? 15 hari sebulan tu banyak dah. Ya tak? Itu belum lagi plus Isnin Khamis. Kalau nak sentiasa puasa Isnin Khamis, kalau nak puasa plus dengan 3 hari putih, 3 hari putih tentulah dipuasa direct 3 hari. Ada. Kalau dipuasa selang seli pun, kita kata nanti akan ada Isnin tu dia nak puasa juga hari Isnin. Ada.
Kita berapa, kalau kata selang sini berapa kali Isnin. So complete lebih kurang semua tuan-tuan macam Allah dekat hampir 20 hari juga. Banyak tu nak katakan. Banyak. Larat tak larat katakan. Larat tak larat. Kalau Isnin Khamis kita dapat buat Isnin Khamis kita dapat 8 hari kata. Plus dengan 3 hari witir, 3 hari putih, dapatlah kita kata 10 hari. Tak ada 11 sebab apa? Sebab satu hari mesti jatuh pada hari Khamis ataupun hari Isnin katakan. Ada. Wallahu a'lam katakan. Jadi tentang macam Allah Subhanahu wa taala begitulah dia kata wallahu a'lam. Ai fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah setakat mana yang kita mampu. Kadang-kadang orang tak mampu nak dia macam inilah kita katakan. Ibadat ni tuan-tuan macam Allah, selepas saja ibadat yang wajib, adapun yang sunat ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ada orang banyak dia duit banyak, dia banyakkan bersedekah. Ada orang begitu katakan. Ada orang macam Allah, dia duit tak ada, nak sedekah pun tak ada duit, katakan tak banyak, tapi dia ada kederat, maka dia banyak puasa, dia banyakkan zikir, dia banyakkan baca Quran katakan. Tapi ada setengah orang Masya Allah duit banyak tapi kederat pun ada, dia bersedekah, dia berpuasa. Sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah dhahaba ahlad duthur, ya Rasulullah orang kaya banyak duit, bolehlah dia orang banyakkan dapat pahala dengan bersedekahnya, dengan apa, kami ni mana ada duit. Tak ada ke amalan yang mana bila kami buat menandingi mereka. Tak. Tengok sahabat dia kata. Maka Nabi pun beritahu lah, lepas sembahyang jangan lupa lah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali. Ada diamalkan. 33. Ada. Bukan plus one katakan ni sebab dia di riwayat lain. Kalau yang 33 saja pahalanya macam Allah Subhanahu wa taala seperti mengerjakan bersedekah, berjihad, dan juga macam Allah Subhanahu wa taala mengerjakan haji, tak saya kalau tak silap disebut dalam hadis tu begitu. Dan Nabi beritahu pada sahabat, selagi mana dia orang tak tahu, kamu bolehlah menandingi mereka, menandingi orang-orang kaya. Tapi lama kelamaan orang-orang kaya tadi dapat mencium dah apa yang dilakukan oleh orang-orang orang miskin tadi, orang fuqara. Maka Nabi, pada sahabat yang miskin tadi, yang fakir tadi, pergi mengadu kat Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya dah dapat menghidu apa yang kami buat, mereka pun buat macam mana kami buat. Lalu kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah nak berikan pada siapa sahaja yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ialah masing-masing dengan keadaan masing-masing, kemampuan masing-masing. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah setakat yang kamu mampu. Setakat mana yang kita mampu, katakan. Kita kan ada setengah orang tak mampu puasa, tak mampu. Dia kena carilah. Cari amalan yang dia rasa dia boleh buat macam Allah Subhanahu wa taala. Kena tambahkan amalan. Tak boleh, tak cukup dengan amalan yang fardu. Tak cukup dengan amalan yang fardu. Ini bergantung kemampuan dia lah. Tak ikut kemampuan dia yang dia mampu. Wallahu a'lam. Banyak amalan banyak, tapi janganlah buat amalan yang pelik-pelik. Amalan yang pelik-pelik tu jangan buatlah. Amalan yang karut-karut maut dikatakan jangan buat macam Allah. Tak ada jalan pintas nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata. Tidak ada. Semua kena ikut seperti mana yang disyariatkan oleh Allah, seperti mana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang ada. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat aku akan masuk syurga illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang ikut perintah aku dia akan masuk syurga. Man asani faqad aba, siapa yang mengingkari perintahku, sesungguhnya mereka yang dipanggil enggan. Mereka lah orang yang dipanggil enggan. Tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nabi kata apa? Hadza sabili fattabi'uhu, ini jalan aku, katakan. Fattabi'uhu, ikut. La tattabi'us subul fatafarraqa bikum, maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, ini katakan, maka menyebabkan kamu berpecah belah, katakan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan macam Allah,
Mudah-mudahan Allah sentiasa beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan ni kalau ada? Kalau ada lah. Tak ada? Kalau tak ada, tuan-tuan Allah, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.